Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Bapak dan Ibu serta rekan semua. Terima kasih karena telah berkenan hadir di webinar launching Open Space siang hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu serta rekan semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, Bapak dan Ibu, saya mohon izin memakai masker karena masih di lingkungan kantor. Ya, oke. Saya juga mohon izin juga untuk memperkenalkan diri. Saya Moni dari Cipta Satria Informatika sebagai sales representatif. Dan untuk agenda hari ini, nanti saya juga akan memperkenalkan diri sebagai Cipta Satria, kemudian nanti dilanjutkan untuk perkenalan dari Open Space dan untuk acara inti nanti akan ada presentasi produk dari Open Space dan di sesi akhir akan ada sesi tanya jawab serta adanya feedback form. Ya, selanjutnya berikut adalah company profile dari Cipta Satria Informatika. Kami adalah perusahaan yang berbasis teknologi, begitu ya, berfokus pada teknologi, tidak hanya dalam license software, namun juga hardware. Dan berikut adalah sejarah dari Cipta Satria. Kami berdiri di tahun 2004, kemudian di tahun 2005 kami berpartner dengan Bentley, Microsoft, dan HP. Lalu di tahun 2006 kami berpartner dengan Autodesk, namun fokusnya masih di manufacturing industry. Serta di tahun 2007 kami menjadi Autodesk Training Center yang dipercaya oleh Autodesk. Dan kami juga mengembangkan sayap untuk fokus ke AEC industri untuk Autodesk. Dan di tahun 2008 kami berpartner dengan Sophos dan di 2013 kami menjadi Autodesk Certification Center serta di 2016 kami berpartner dengan Global e-Training. Di 2017 kami juga berpartner dengan Dell. Di tahun 2020 kami berpartner dengan Eagle Point, Pinnacle Series, serta Unity 3D. Dan di tahun 2021, kami Cipta Satria dipercaya oleh Open Space sebagai mitra di Indonesia. Ya, ini adalah visi kami, Bapak dan Ibu, serta rekan semua. Kami mencoba membantu untuk customer-customer kami mencapai untuk level sukses yang lebih baik tentunya. Dengan hal itu, maka kami mencoba untuk mengenal customer-customer kami, kemudian mencoba untuk mengetahui apa fokus-fokus bisnis mereka, kemudian mencari bersama untuk perbaikan diri, serta untuk mengembangkan solusi-solusi yang ada, dan kami tetap berdampingan untuk memberikan implementasi bersama. Berikut juga adalah lini bisnis kami. Kami tidak hanya berfokus pada license software, namun juga hardware, serta kami juga memberikan services BIM implementation dan Vault Pro DMS implementation. Adapun untuk tim-tim kami, berikut adalah technical specialist kami. Kami memiliki technical di bidang manufacturing team, serta arsitektur, engineering, and construction. Untuk manufacturing team, kami juga berfokus pada product design, kemudian ada CAD, CAM, dan CAE. Serta untuk AEC, Architecture, Engineering, and Construction team, kami juga berfokus pada infrastructure, building, serta building information modeling. Ya. Berikut adalah customer success team kami. Mereka akan membantu Bapak dan Ibu serta rekan semua apabila Bapak dan Ibu mengalami kendala begitu ya dalam penggunaan license. Ya. Adapun juga kami ingin memberikan informasi sedikit mengenai strategi customer kami di bidang arsitektur, engineering, and construction.
Mereka telah mempercayakan ke kami tidak hanya mengenai license software, namun juga untuk hardware dan training karyawan mereka. Serta mereka juga mempercayakan ke kami bagaimana cara untuk mengimplementasikan building information modeling. Dan tidak hanya itu, customer arsitektur engineering and construction kami berfokus juga pada kontraktor, konsultan, serta owner. Dan berikut adalah strategic customer kami di bidang manufacturing. Mereka berfokus tidak hanya pada otomotif, namun juga di bidang customer goods serta baterai, industri baterai, begitu ya. Mereka juga mempercayakan ke kami bagaimana cara mengimplementasikan CAD, CAM, CAE, serta product design. Dan tidak hanya itu, mereka juga mempercayakan license software serta hardware dan training karyawan-karyawan mereka ke kami. Ya, demikian company profile dari kami, Cipta Satria Informatika. Di samping itu, kami juga memiliki media sosial ya, Bapak dan Ibu yang bisa untuk di-follow begitu, karena media sosial kami berisi mengenai informasi-informasi engineering terbaru begitu ya, teknologi engineering terbaru, serta event-event yang akan kami selenggarakan baik offline maupun online. Media sosial tersebut ada Facebook, Instagram, kemudian ada Twitter dan YouTube. Serta jikalau nanti Bapak dan Ibu ingin menghubungi kami, boleh melalui saya di kontak yang sudah tertera ya, ataupun juga di email monica.makna@ciptasatria.com. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk memperkenalkan Bapak Casey. Beliau adalah solution engineer dari Open Space. Beliau berdomisili di Singapura, begitu, dan beliau juga bisa untuk berbahasa ya, Bapak dan Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Casey menyampaikan materi dari Open Space, nanti Bapak dan Ibu bisa menyampaikannya di kolom Q&A, begitu ya. Jangan ragu, jangan sungkan, tanyakan saja. Kalau begitu, untuk waktu dan tempat, Bapak Casey, kami persilahkan. Terima kasih, Moni. Ya. Selamat siang semua. Ya, nama saya Casey ya. Sebenarnya saya berasal daripada Malaysia. So, bahasa saya lebih kepada bahasa Melayu. Mungkin logatnya berlainan sedikit dengan bahasa Indonesia. So, harapnya semua pun boleh faham bahasa saya ya. Kasih. So, untuk hari ini kan saya akan bagikannya kepada 3 perkara. Satunya ialah lebih kepada saya akan bagikannya kepada tiga perkara. Satunya untuk sejarah Open Space, apa itu Open Space, apa aplikasi kami. Kemudian saya akan showcase juga yang kita project-project daripada customer kami, terlebihnya bagaimana mereka menggunakan aplikasi kami dengan apa kebaikannya dan juga apa kegunaannya. Dan kemudian ketiganya adalah untuk kita orang showcase kita punya AI, kebaikannya kita punya AI, bagaimana dia akan detect dia punya progress tracking di site yang semua. Alright. Okay, so sedikit sejarah untuk Open Space. Sebenarnya Open Space bermula di San Francisco tahun 2017, and dalam tahun 2021 kita receive 55 billion Series C funding. Disebabkan tu kita mula buat invest di Asia market. So kita ada berbagai office di Asia, terlebihnya di China, Hong Kong, Singapura, Jepun, dan juga di Australia. Di negara-negara lain seperti Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan negara-negara lain, kita lebih berpartner kepada
company-company lokal disebabkannya bahasa dan juga support local support untuk customer kami. So untuk Indonesia kita ada Cipta Satria, our sole reseller untuk Indonesia punya market. Okay. Now sekarang ni sebelum saya tunjukkan videonya bagaimana kita start capture, maybe saya ke belakang sedikit ini. Now, open space kita punya objektif untuk kita punya aplikasi untuk open space ialah kita combine tiga 360 camera dengan kita punya AI di belakang untuk generate dan juga untuk tangkap gambar untuk di site dan juga capture gambar-gambarnya di site. So kalau kita tengok sekarangnya di site ialah kemungkinan kamu tengah pakai mobile phone, kamera ataupun 360 kamera. So bila kamu perginya site, kamu akan tangkap semua gambar, and then bila kamu balik di kantor, kamu akan arrange dia dalam folder ataupun email kepada rakan-rakan sekerja ataupun kepada klien. So dan satu masalah lagi yang kita biasanya facing pada masa sekarang ialah bila selesai tangkap semua gambar, contohnya kalau kita ada 50-100 gambar pada hari itu, perbezaan dia ialah bila kamu balik kepada kantor, kamu tidak tahu gambar-gambar itu di mana lokasinya. So ini adalah satu isu yang biasanya site people ataupun dekat site yang mereka selalu masalah yang akan timbul. So open space ialah satu proses untuk automate semua proses-proses manual. Maknanya apa yang kamu perlu buat ialah cuma pakai 360 camera, tangkap semua gambar di site, dan AI open space dia akan automatically map semua lokasi dan juga semua gambar dalam 2D floor plan directly. Alright. Now, sebelum saya tunjuk video ini, saya ada satu soalan cuba nak tanya semua di sini. Nurul, boleh tak tolong tunjuk keluarkan yang soalan polling nomor 1 itu. Ya. Semuanya ada pernah pakai kamera 360 ke tak sebelum ini? So, kemungkinan kamu pernah dengar ataupun tengah pakai kamera 360, contohnya Insta360, Ricoh, Garmin. So, ini adalah tiga brand yang common di market sekarang, especially untuk Insta360. Kemungkinan kamu tengah pakai Insta360 One R, X1 dan juga X2. So, kalau ada sila jawab ya, kalau tidak sila jawab tidaknya. Nurul ada respon untuk yang full question ni? Iya. Dari 38 yang menjawab, 79% itu mengatakan tidak atau belum pernah. 21% itu sudah pernah. Oke. Alright. So, saya boleh sambungnya? Ya. Alright. Now, untuk open space punya aplikasi, sebenarnya dia lebih senang. So, semua benda yang kita perlu adalah cuma 3 steps. Pertama ialah kamu cuma perlu letak 360 camera dekat topi di atas. Kemudian kamu perlu pergi dekat aplikasi open space daripada mobile phone, dan kita cuma perlu tahu di mana Anda berdiri sekarang. So yang
itu sahaja maklumat-maklumat yang perlu diberitahu kepada aplikasi kita sebelum kita mula capture. So, kamu tidak perlu bagi tahu kepada aplikasi ke mana kamu hendak ke site hari ini, ke area mana kamu hendak berjalan ke apa-apa. So, kamu kena bagi tahu yang kita di mana Anda berdiri sekarang sebelum kamu mula capture. So, selepas kamu selesai proses ini, mobile phone ataupun tablet Anda boleh letak dalam poket dan kemudian boleh start berjalan-jalan di site seperti biasa. Tiada specific requirement yang perlu dibuat untuk situ. Nah, setelah selesai, semasa Anda berjalan di site, sebenarnya 360 kamera di topi itu dia akan mula merakam capture di site. So, apa yang berlaku ialah setelah selesai capture, Anda akan upload the video capture tu ke dalam kita punya cloud system. So, once the capture uploaded dekat kita punya cloud system, kita punya AI ataupun kita namakan dia sebagai Vision Engine, dia akan start processing melalui capture yang Anda upload dengan 2D floor plan. So, kita tidak perlu 3D model, kita tak perlu any details drawing, cuma 2D floor plan, architectural punya floor plan ataupun construction floor plan sudah mencukupi. So, Vision Engine kita adalah cukup bijak untuk tahu ke mana Anda berjalan, ke mana Anda buat site visit untuk hari itu. Alright. Now, saya akan tunjukkan some samples daripada kita punya klien. Ini ialah satu contoh projek di US untuk Ritz-Carlton punya projek. Now, cara kita arrange projek di open space ialah kita akan base-nya untuk level-level ataupun lantai dia. Contohnya kalau kita ada 10 lantai, kamu akan upload 10 floor plan based on each of the lantai itself. So contohnya kalau saya hendak pergi ke lantai 4, saya akan klik lantai 4. Dia akan tunjuk floor plan untuk lantai 4. So daripada sini kamu akan nampak ada line warna hijau yang akan timbul daripada floor plan itu. So, line hijau ini ialah untuk tunjukkannya bagaimana site people do the site visit untuk hari itu. So, contohnya untuk yang ini, dia bermula daripada bahagian atas kanan ni, kemudian dia go by clockwise, kemudian dia pergi ke bawah sini, keluar building, kemudian pergi ke auditorium di sebelah kiri ini. So, kemana-mana saja kamu hendak view, kamu saja klik di floor plan. Alright. And sistem dia akan bawa Anda ke tempat itu segera. Okay. So, kalau kamu pernah pakai Google Street View, prosesnya lebih kurang sama. Kamu boleh 360 degree, kamu boleh tengok kiri, kanan, atas ataupun bawah. Kemudian di skrinnya ada ring-ring warna biru. So daripada ring warna biru ni kamu boleh klik, kamu boleh pergi ke setiap tempat ataupun setiap area dengan lebih senang. Nah, setiap kali bila kamu bergerak daripada floor plan ataupun daripada floor plan sini, dia akan tunjuk di mana ataupun area mana kamu berjalan. Okay. Now, Anda boleh juga lalukannya sebagai play speed kerana Anda sedang merakam di site pada hari itu. So, kamu bolehnya play the playback untuk tunjuk balik rakamannya untuk hari itu daripada sini. Alright. Now, ada 3 benda yang kita perlu tunjukkan di sini. Satu ialah kamu tidak perlu install apa-apa aplikasi di komputer kerana kami semuanya adalah cloud-based. So, kamu cuma perlu browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox ataupun Microsoft Edge.
So tidak perlu apa-apa instalasi at all. Yang keduanya, bila Anda buat rakaman di site, kami tidak perlu 4G ataupun internet access, dan juga kami tidak perlu GPS data. So kalau Anda ada projek seperti underground, basement, tunnel, ataupun mana-mana area yang tiada internet ataupun tiada 4G, aplikasi kami still boleh pakai di area-area itu. Okay. Sesiapa ada soalannya boleh tujukan soalan di chat box ataupun di Q&A button ya. Now, semasa site people buat rakaman ataupun buat site visit, kadang kita akan jumpa ada sedikit masalah di site. QA/QC, isu sebagai safety, ataupun ada benda yang diinstalnya tidak betul ataupun tidak sama dengan detail drawing ataupun construction drawing. So, apa yang Anda boleh buat di site ialah kamu boleh pull out mobile phone, pakai aplikasi kami untuk tangkap gambar. So, bila tangkap gambar, pakainya mobile phone, pakainya app di mobile phone, dengan segera sistem kami akan pinkan dia punya lokasi untuk Anda automatically. So, Anda tidak perlu cari di floor plan 2D, Anda cuma perlu tangkap gambar dan lokasinya akan disegera pinkan. Kemudian di bawah ini semuanya ialah optional. Anda boleh letak description, status, email kepada sesiapa yang Anda hendak tahu, ataupun letaknya tagging. So tagging ini sebenarnya bermaksud setiap isu yang Anda tangkap gambar, dianya dikategorikan kepada isu apa. Sama ada isu architecture, isu electrical kah, isu QA/QC ataupun safety issue. So bilanya di masa depan Anda boleh buat filtering ataupun sorting daripada kita orang punya view node. Kemudiannya ada juga due date. Kalau Anda hendak track sama ada isu itu telah selesai ataupun sesiapa yang perlu selesaikan isu itu sebelum masanya tiba, Anda boleh letak due date sebagai satu tracking status juga. Alright. So daripada sini Anda boleh nampak ini adalah contoh-contoh view node yang tangkapnya di site, dan juga bila Anda buat review daripada browser, Anda boleh juga create view nodes. Contohnya bila saya buat review daripada mobile browser, saya rasa contohnya di sini, sampah-sampah sini sepatutnya di clean up kan. So apa yang saya boleh buat ialah saya boleh create view node daripada sini. Saya just klik dia punya pin and klik next. Kemudian saya boleh letak description. So lokasinya akan diotomatikkan, dipinkannya automatically. So, kemudian di sini saya boleh letak status, email alert, tagging, due date, dan sebagainya. Alright. So, yep. Ini adalah satu contoh daripada projeknya. Kemudian saya juga hendak tahu, Nurul, boleh keluarkan yang full question number 2? Iya. So, ada sesiapa dalam call ni yang ada pernah pakai Proco ataupun BIM 360 untuk projek-projek sebelum ataupun yang sedang berjalan? Ya, kalau sesiapa yang tak biasa dengan Proco BIM 360, so Proco dengan BIM 360 ialah aplikasi document management di mana Anda boleh letak drawing, dokumen untuk manage dokumen daripada site, kemudian boleh create issue, RFI, observation dan sebagainya. Okay. Now, sesiapa yang ada pernah pakai BIM 360 ataupun Proco untuk projek-projek Anda, so kita punya view node dia ada direct integration dengan BIM 360 dan juga Proco. So apa yang Anda boleh buat ialah Anda boleh export ataupun link view node yang ini ke dalam isu BIM 360 ataupun Proco punya RFI dan juga
observation. So daripada sini dia akan automatically create PDF ke dalam issue dan anda boleh start buat trackingnya di BIM 360 ataupun di Proco directly. Okay. Now, selebihnya kalau sesiapa ada pakai iPhone 12 ataupun iPhone 13 yang ada LiDAR scanning punya capability, apa yang boleh anda buat ialah anda boleh pakai mobile phone daripada iPhone dan juga immediately anda boleh buat LiDAR scanning. So tidak perlu apa-apa aplikasi ataupun hardware untuk buat laser scanning. Kalau anda pakai iPhone 12, iPhone 13, anda apa yang anda boleh buat ialah anda boleh buka aplikasi OpenSpace daripada mobile phone. Kemudian anda boleh buat laser scanning immediately daripada mobile phone terus. Alright, so daripada sini anda boleh buat laser scan in 3D. So kamu boleh tangkap ataupun capture details drawing ataupun certain area dalam 3D. So daripada sini apa boleh kita buat ialah kita boleh buat perbezaan dengan 2D-nya. Okay, so anda boleh bezakan apa yang ada di 3D ataupun apa yang ada di 2D di sini. So daripada sini apa yang kita boleh buat selebihnya ialah kita boleh buatnya measurement. Contohnya saya enggak tahu distance daripada satu bahagian ke satu bahagian ataupun daripada sini ke sini dan sebagainya. So daripada sini kamu boleh buat comparison ataupun buat remote checking untuk instalasi-instalasi yang berlaku di site. Okay. Okay. Now, balik ke sini, setiap capture di site, setiap capture di site akan adanya timestamp berlaku. So, contohnya ini berlaku di Ogos 9 bila kita buat capture ini. So, kalau kita hendak buat satu perbezaan ataupun comparison daripada Ogos 9 dengan kerja-kerja yang di sebelumnya, apa yang saya boleh buat ialah saya boleh kliknya split view di sini. Okay. Area yang saya tengah berdiri sekarang ialah di sini. So, daripada sini saya boleh tengok kalendar. Kalendar akan bagi tahu kepada saya area yang saya tengah berdiri sekarang ni ada mana-mana date yang I ada buat capture berada di tempat yang sama ataupun boleh nampak benda yang sama. So OpenSpace punya Vision Engine dia ada satu kebaikan ialah dia mampu detect elemen-elemennya di site. Contohnya daripada sini Vision Engine dia boleh tahu yang ini ialah pool, yang ini ialah column, yang ini ialah wall. So daripada sini bila kita klik split view, okay, anda boleh nampak date-nya ada different color-nya. Contohnya kalau anda nampak biru, maknanya tempat yang anda berdiri sekarang ada pernah buat satu capture di June 30th ataupun di Mei 30. So kalau saya nak buat comparison, saya just klik daripada sini, dia akan tunjukkan saya di bahagian kiri ialah Mei 30th dan di bahagian kanan ialah Ogos 9. So dia akan tunjukkan benda yang sama dan di sini sekarang anda boleh tengok comparison kerja sebelum dan kerja selepas. Alright. Okay. Now, ulang balik kita punya aplikasi ialah kita tidak perlu BIM model, kita tidak perlunya apa-apa aplikasi, cuma 360 camera dan juga 2D drawing sudah mencukupi untuk anda buat capture. Now, kalau anda ada projek ataupun yang ada projek-projek yang ada BIM model, anda boleh juga uploadkan BIM modelnya di dalam OpenSpace. So bila anda upload model di OpenSpace, apa yang berlaku ialah di
kita punya sistem, dia akan buat comparison and buatnya alignment between capture dengan BIM model sekali. So Revit model, Navisworks, SketchUp, IFC, DWG ataupun apa-apa common file format yang biasanya dipakai, kita boleh accept juga. Now, bilanya sudah upload BIM model di dalam sistem kita, kita punya sistem dia akan buatnya alignment untuk kamu, so that bila kamu bergerakkan capture-nya, BIM model Anda akan follow the same. So contohnya sekiranya saya pergi ke tempat-tempat lain, BIM model saya akan ikut pergi ke tempat yang sama juga. So dari sini kamu boleh nampak apa perbezaannya di site compare dengan apa yang ada di dalam BIM model. Okay, so contohnya di sini Anda boleh nampak sekiranya ada apa-apa perbezaan, so Anda boleh raise dia punya view node seperti tadi, create-nya di sini, contohnya wrong column size dan sebagainya. Okay. Okay. Now, saya nampak ada sedikit soalannya. Nanti saya akan menjawab soalan-soalannya. Okay, selepas presentation. So, keduanya sekarang, yang ini apa yang kita tunjukkan tadi ialah basic untuk capture. So, daripada 2D floor plan and 360 camera, Anda boleh start buat capture-nya di site. Now, kemudian the second one ialah sekarang ialah add-on untuk capture punya produk. Now, pada 2 tahun lepas kita punya R&D start untuk belajar untuk capture ini, apa yang kita boleh dapatkan kebaikannya daripada capture ini. So, pertamanya kita punya R&D team start to teach kita punya AI, belajar untuk bagaimana detect semua elemen dan juga installation di site. So, currently kita mampu detect 5 types of element, which is the drywall, electrical, plumbing, drywall, electrical, ceilings, HVAC, air conducting, dan juga concrete structure. So concrete structure termasuk concrete wall, concrete column, concrete slab, dan juga pile cap. So apa yang berlaku ialah setelah Anda selesai buat capture di site dengan kita punya clear site add-on, apa yang berlaku ialah kita punya sistem dia akan automatically bagi tahu kepada Anda apa progresnya di site untuk setiap level dan setiap elemen. Contohnya untuk drywall, di level 2 sekarangnya progresnya ialah drywall tapping. Maknanya dia tengah buat sealant untuk dia punya gap dan juga lubang-lubang daripada paku ataupun daripada skru. Kemudian level 3, 76% ialah sedang install the gypsum board dan juga taping 34%. Level 5, 98% ialah on the framing. Now, sekiranya daripada waktu ini ada perbezaan ataupun percanggahan dengan subkontraktor ataupun installer. Contohnya installer kata mereka telah siap buat semua installation untuk framing. Tetapi kita punya AI detect cuma 98%. So, daripada sini apa yang boleh buat ialah kamu boleh pergi ke detail view. Daripada detail view, dia akan tunjuknya di floor plan, 2D floor plan. And setiap progresnya akan di color codekan. Contohnya top track ialah dalam biru, framing dalam coklat, drywall hang dalam biru dan juga taping dalam dalam color ungu. So daripada sini dia akan tunjuk daripada floor plan dari mananya 98% extraction untuk framing. Okay. Now saya juga boleh
tanya kepada AI, tunjukkan saya di mana 2% yang belum siap. So, saya boleh klik di sini, show not started. Dia akan buatnya hatching di area-area sini segera. So, contohnya di sini dan di sini. So, daripada sini, Anda boleh remotely tanya kepada installer apa yang berlaku di area ni dan juga di area ni. Sama ada mereka terlupa untuk buat installation kah, ataupun ada any obstacle ataupun ada apa-apa yang isu di area di kedua-kedua area ni. Now, kalau saya nak untuk lihat more details, contohnya di area sini. So, ini adalah satu contoh di Oktober 30th, 2020. So, sekiranya saya nak tunjuk di area sini, saya boleh klik balik, tengok balik 360 images daripada sini. So, contohnya, daripada sebelah kiri ialah warna ungu, ialah drywall taping. So, anda boleh nampak semua gap dengan hole telah ditapingnya. Tetapi kalau saya tengok di bahagian atas ataupun bahagian utara, anda boleh nampak semuanya drywallnya masih ada gap dan juga dia punya paku punya lubang ataupun screw nut. Disebabkan situ kita punya AI color code dia sebagai warna biru. So sama juga di bahagian sini, anda boleh nampak semuanya steel framing punya status. That's why kita punya color code ialah dalam color code-nya dalam coklat untuk framing. Okay. Alright. Ada apa-apa soalan? Ada satu soalan daripada Rano. What's the difference with the drone? What's the advantage of the camera 360? And what's the requirement of the mobile phone to use with 360 camera? Okay. So, untuknya drone, biasanya untuk drone capture, dia lebih kepada untuk area-area lapang ataupun kita panggilnya sebagai site ataupun greenfield. So sekiranya ada building ataupun area yang lapang, drone ialah satu contoh yang baik untuk pakai drone. Tetapi kalau di dalam building, kalau kamu nak pakai drone di dalam building adalah lebih susah. Kerana building ada banyak wall, ada banyak partition. So untuk drone, untuk fly, untuk drone terbang di dalam building adalah lebih sukar daripada pakai 360 camera. So 360 camera ialah kita pakai di atas topi dan sebagai pekerja-pekerja di site just boleh berjalan daripada situ. Okay. So requirement untuk mobile phone ialah pretty simple. Kita tiada specific requirement. Sekiranya anda pakai iPhone, daripada iPhone 9, 10, 11, 12, 13, semuanya compatible. Kecuali Android phone. So Android phone kita ada certain compatibility dengan dia punya processor. So saya boleh tunjukkannya, ada sampel di sini. Open space mobile. So untuknya Android phone, kita ada supported mobile device camera di sini. So the limitation ialah bukan daripada aplikasi OpenSpace tetapi daripada 360 camera. So bergantung kepada 360 camera yang mana anda akan pakai. So dia ada different requirement ataupun supported mobile device. Sekiranya anda pakai Insta360 One X, berikutnya ialah dia punya requirement dan juga mobile phone compatibility, One X2, One R dan juga WIP 360. So semuanya requirementnya ada di sini. So apa yang saya boleh buat ialah saya boleh copy dia punya URL and letaknya di chat box. Alright. If there is a quite major update on the floor plan during the construction period,
do we have to upload the floor plan again, and if there's any effect to previous record database? Okay, so saya rasa is very common untuk setiap project di site ada perubahan di floor plan. So adalah setiap kali dia akan berlaku juga untuk setiap project. So sekiranya ada perubahan di floor plan ataupun di dalam design, apa yang Anda boleh buat ialah just hantarannya email kepada support team kita, inform kita floor plan mana yang perlu diupdate, and supply kita dengan PDF drawing. Kemudian bahagian kami akan tolong kamu updatekannya. So apa yang kita buat ialah capture lama kita akan transfer ke dalam floor plan baru. So tiada efek untuk rekod-rekod lama. So kita akan transferkan rekod lama daripada floor plan lama kepada floor plan baru. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Sekiranya ada soalan, jangan ragu letak di Q&A punya tab di chat box ya. Ya, Pak Kisi, mohon izin, ini ada yang menanyakan, untuk open space sendiri, apakah dapat mengekspor data ya yang telah diarsipkan? Iya. So, ya saya hampir terlupa untuk yang ini. Ya, oke. Sekiranya Anda subscribe OpenSpace punya produk ataupun aplikasi, setelah selesai projek tu, kita akan tolong customer simpan data selama 10 tahun tanpa additional charges. So maknanya setelah projek siap dalam 10 tahun, Anda bila-bila masa boleh masuk dan review ataupun extract dia punya information. So semuanya information akan disimpan di OpenSpace Cloud pada masa 10 tahun. Now, ada satu lagi requirement. Kadang kita punya customer kata dia enggak mau simpannya di cloud, tetapi dia hendak export. So apa yang kita akan buat ialah kita akan tolong customer untuk export semua data dalam HTML tanpa sebarang charges. So saya akan tunjukkannya sampel di sini sebentarnya. Yep. Okay. So apa yang OpenSpace akan buat ialah kita akan tolong kita punya customer export semuanya data ke dalam HTML format. Dan di HTML format, Anda boleh open dan semuanya akan diarrangekan ataupun diaturkan dengan interface sebegini. Contohnya, bila Anda open HTML, Anda boleh letak pilih di floor plan mana, tahun ke mana, bulan dan juga tarikh. And dia akan tunjukkan you dia punya capture, including you punya view notes, capture dan juga all the video. So daripada sini Anda boleh access balik capture-nya, view note dan sebagainya. So yang ini HTML ialah totally offline. Alright. Now, Danny ada question, berapa banyak diperlukan kamera untuk setiap projek? Apakah ada jumlah minimum per projek?
Okey, tiada specific requirement untuk berapa kamera. Kita ada customer yang pakai satu kamera untuk satu projek dan juga kita ada customer yang pakai 2 ataupun 3 kamera untuk per projek. So, dia bergantung kepada size projek dan juga kekerapan Anda akan buat capture. Sama ada Anda akan buat capture daily kah? Ataupun Anda akan buat capture weekly ataupun sekali dalam 2 minggu. So, sekiranya Anda buat daily, mungkin Anda perlukan dua kamera supaya Anda boleh share dengan rakan sekerja di site. Kalau Anda buat untuk seminggu sekali, maybe satu cukup untuknya. So, satu lagi yang perlu Anda tahu ialah limitation untuk kamera ialah bergantung kepada dia punya bateri. So, setiap kamera dia punya bateri long lastingnya berlainan. So, contohnya One X2 dia boleh last dalam 2 ataupun 3 jam. Ricoh Theta dia akan baterinya cuma dalam masa 50 ataupun dalam 1 jam. So, depends. Okay. Untuk data yang diekspor, data berupa image ataupun biasa berupa koordinat. Ya, semuanya dia lebih kepada image. Kita tidak akan letak koordinat dalam image-image-nya. Contohnya yang Anda nampak ialah kita akan bergantung kepada floor plan. Contohnya yang ini ialah level 1, lantai 1. Dan kita akan tunjukkannya green path-nya di lantai 1. So, di mana Anda hendak lihat, contohnya di bahagian kiri atau bahagian kanan, Anda just klik daripada floor plan, Anda boleh nampak dia punya image akan appear. So, image daripada sini bukannya still image, tapi 360 image. So, sama yang seperti yang kita lihat tadi, Anda boleh rotate ataupun navigate 360 degree. Okey. Untuk support handphone Android selain yang tertera, apakah bisa dipergunakan sebagai contoh Xiaomi Poco versi 5G? So, untuk Android phone, kebiasaannya kita bergantung kepada dia punya sistem chip. So, saya enggak tahu Xiaomi Poco versi 5G chip mana yang dipakainya. As long as dia pakai chip yang tertera di skrin sekarang, semuanya sepatutnya compatible. So, depends on kamera mana yang Anda pakai. Contohnya sekiranya Anda pakai Insta1 X2, lihat balik yang Android device, sama ada dia akan pakai Kirin 980 ataupun Snapdragon 845 ataupun sebagainya. So, Anda boleh compare daripada sini. Okay. So, in future, kalau sesiapa yang hendak pakai open space product, ataupun Anda ada ragu-ragu sama ada Android phone Anda sama ada compatible ke tidak, apa yang Anda boleh buat ialah Anda boleh contact Cipta Satria ataupun kepada kami. Kami akan tolong Anda cekkan sama ada mobile kamu compatible ke tidak compatible. So, daripada situ kita akan tanya kita punya supplier daripada Insta360, Ricoh ataupun daripada Garmin sama ada mereka punya kamera compatible dengan Android devices kamu. Okay. Ada soalan daripada Wisnu Tanjung. Saya menggunakan iPhone 7 dan iPhone 11. Apakah bisa? Ya, iPhone 11 tiada problem kecuali iPhone 7. Kemana saya nampak di sini untuk One X, dia kalau Anda pakai kamera One X, dia compatible dengan iPhone 7. Kalau One X2, dia cuma bergantung kepada iPhone 8 dan ke atas.
Kalau install One.R atau Garmin sepatutnya tiada isu. Again, depends on kamera mana yang anda pakai. Satu lagi yang saya ingin tunjukkan ialah list of camera yang compatible dengan OpenSpace punya produk. Ricoh Theta Z1, yang ini ialah terbaik, resolusi tinggi dan juga it works very well untuk area-area yang gelap. So kalau ada tunnel, underground, basement, car park, Ricoh Theta Z1 adalah paling bagus. So One.R ialah kamera yang lama, jarang ada customer yang pakai. Selain dia ada kamera lama, One.R, dia masih boleh pakainya. One X and One X2 ialah daripada Insta360 yang terbaru. So One X2 ialah is the second option compare dengan Theta Z1. Kemudian ada satu lagi daripada Garmin, Garmin Whip 360. Yang ini ialah obsolete produk. Garmin sudah tiada keluar Garmin Whip 360 anymore. Tapi kalau ada sesiapa yang ada Garmin Whip 360, anda boleh try juga pakainya dengan OpenSpace punya produk. Berapa banyak akses yang diberikan kepada klien OpenSpace untuk setiap projek? Dan apakah selain yang diberi akses, data aman dari pihak yang tidak mempunyai akses? Okey. Untuk akses setiap projek adalah unlimited. So contohnya di OpenSpace kita ada dua. Satunya akses untuk projek adalah unlimited. Kamu boleh invite sesiapa saja untuk ke dalam projek. Dan setiap invitation ada 3 level access, viewer, editor dan juga site admin. So site admin ialah user untuk manage dia punya project, termasuk configuration, setting, invite member, upload floor plan, customize tagging dan sebagainya. Editor biasanya untuk user yang akan buat rakaman di site ataupun buat capture di site. Viewer ialah kebiasaannya viewer kita akan bagi kepada user-user yang akan masuk untuk buat viewing sahaja. So biasanya kita akan based on tiga access. Tetapi usernya unlimited. So kita tidak akan charge by user. Satu lagi ialah untuk kita punya storage juga unlimited. So anda boleh buat capture setiap hari ataupun setiap minggu ataupun setiap bulan, ataupun saya juga ada customer di Hong Kong yang buat capture pagi dan malam. So di siang mereka akan buat satu capture dan sebelum habis kerja dia akan buat satu capture lagi. So dia akan, kamu boleh buat sebanyak capture ataupun rakaman yang anda perlu. Okay. Apakah ada batasan limit upload file 360? Tiada batasannya. Untuk kamera 360 tiada batasan. Cuma kalau kalau rakaman anda panjang, contohnya anda buat rakaman lebih daripada 15 minit ataupun 10 minit. Kami suggest user upload the capture ataupun upload rakaman tu melalui komputer daripada mobile phone. So mobile phone kalau anda buat short capture dalam few minutes ataupun bawah 10 minit, anda boleh pakai mobile phone untuk upload capture. But selainnya lebih baik pakai komputer untuk upload. Dia lebih cepat dan juga more stable. Pak Krisi, Iya. Terakhir ya, pertanyaan terakhir ini ada yang menanyakan berapa lama pelatihan yang dibutuhkan untuk bekerja dengan OpenSpace ini, Pak? Kebiasaannya apa yang berlaku ialah setelah selesai subscribe OpenSpace punya aplikasi ataupun produk,
first step ialah kita akan request customer provide dia punya floor plan kepada kita, and kita akan upload. So proses uploading adalah cepat, cuma perlu beberapa minit saja. Kemudian kita akan arrange dengan customer 45 minutes atau 45 minit onboarding session. So daripada 45 minit kita akan mengajar user-user bagaimana buat rakaman, bagaimana uploading, dan juga bagaimana how to use OpenSpace punya produk di browser. So kebiasaannya cuma perlu 45 minit dan user dia akan tahu bagaimana buat rakaman di site. Kemudian subsequently kita akan buat kita panggilnya check-in ataupun health check dengan customer setiap minggu untuk memastikan usernya biasa ataupun tiada isu-isu semasa buat rakaman ataupun capture. Baik, terima kasih Pak Casey atas penjelasan materi untuk launching OpenSpace hari ini. Dan terima kasih juga atas jawaban-jawabannya ya Pak Casey. Kami juga terima kasih kepada rekan-rekan Bapak dan Ibu yang telah bertanya begitu ya. Dan apabila ada pertanyaan lagi boleh nanti disampaikan ya Bapak dan Ibu melalui email saya di monica.makna@ciptasatria.com atau di nomor telepon di WA juga boleh ya Bapak dan Ibu di 08-222-587-4547. Baik, mungkin kita cukupkan dulu ya Pak Casey untuk sesi hari ini. Dan nanti apabila Bapak Ibu dan rekan semua ingin mengetahui begitu ya lebih dalam, nanti bisa menghubungi kami Cipta Satria. Baik, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya untuk Bapak dan Ibu. Dan kami ingin memberikan link feedback dulu ya Bapak dan Ibu. Sebentar, saya coba submitkan dahulu di kolom chat ya. Dan nanti untuk pertanyaan juga bisa disampaikan ya Bapak dan Ibu di feedback form juga boleh. Karena nanti di situ ada untuk space pertanyaan juga. Sebentar, saya berikan dahulu di kolom chat. Ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kepada Bapak dan Ibu dari kami Cipta Satria dan OpenSpace atas mungkin ada kalimat begitu ya atau kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kami memohon maaf dan sekali lagi terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya di siang hari ini. Dan saya juga ingin menyampaikan untuk Bapak dan Ibu untuk tetap stay safe, stay healthy, begitu ya. Jangan lalai untuk protokol kesehatannya, tetap semangat, tetap berpositif thinking supaya kita tetap bisa menghadapi pandemi ini segera selesai. Oke, kalau begitu sampai bertemu kembali Bapak dan Ibu. Selamat siang, happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.